Allahumma barik wa sallim nahmadu nasalli ala rasulil karim. Amma ba', sambungan pada perjalanan haji perpisahan Rasulullah SAW. Setelah berehat sebentar, Rasulullah SAW memimpin sahabat-sahabatnya untuk tawaf perpisahan. Pada petang ini juga baginda mengirim Aisyah radhiyallahu anha dan saudara lakinya Abdul Rahman radhiyallahu an untuk umrah ke Tanaim. Apabila mereka telah melakukannya dan kembali ke Muhasab, perintah telah diberikan untuk kembali ke Madinah. Di atas satu perkara lain, ulama-ulama tidak bersatu pendapat. Adakah Rasulullah SAW masuki Kaabah pada masa haji ini atau tidak? Kita tahu dengan pastinya bahawa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ada memasukinya, tapi setengah ulama mengatakan bahawa itu adalah pada waktu penaklukan kota Mekah. Setengah ulama mengatakan bahawa meninggalkan Mekah untuk ke Madinah, Rasulullah SAW melakukan solat fajar di Makkah, mana di dalamnya baginda SAW membaca surah At-Tur dan kemudian meninggal Mekah pada pagi hari Rabu 14 Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah. Pada tanggal 18 Zulhijjah, Rasulullah SAW berhenti di Ghadir Kham, berhampiran dengan Juhfah, dan di sana mendaki satu tempat yang tinggi untuk menyampaikan khutbah. Di dalam khutbah ini juga baginda SAW memuji kelebihan-kelebihan Saidina Ali radhiyallahu an. Inilah ketika yang disalahartikan oleh golongan Rafidis, yakni Syiah, sebagai Id Ghadir. Saidina Ali radhiyallahu an pernah berkata mengenai tali persaudaraan mereka kepadaku, dua kumpulan telah tersesat, iaitu mereka yang melampau cintanya kepadaku dan mereka yang terlampau benci melewati batasan. Lihatlah tarikh Al-Khulafah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim. Rujukan yang dimaksudkan di sini ialah terhadap golongan-golongan Syiah dan Khawarij. Perarakan itu bermula di Zulhulaifah setelah melakukan solat fajar. Mereka memasuki Madinah melalui Masarah sambil membaca doa ini: kami kembali memohon taubat dan menyembah Allah, sedangkan kami muji Tuhan kami. Pada tahun 1342 Hijrah, aku telah menulis sebuah risalah mengenai Hajatul Wida', yakni haji perpisahan di dalam bahasa Arab, di mana di dalamnya aku menyusun ke semua riwayat yang berbeza-beza ke dalam satu riwayat lengkap berterus-terusan mengenai haji Rasulullah SAW. Selepas haji, Rasulullah SAW hidup selama 2 bulan lagi sebelum baginda SAW wafat. Abu Bakar radhiyallahu menjadi khalifah yang pertama. Semasa tahun pertama kekhalifahannya, beliau sendiri tidak pergi ke haji, tetapi melantik Umar radhiyallahu sebagai ketua haji, Amirul Hajj ke Mekah. Tahun berikutnya beliau sendiri memimpin orang-orang Islam untuk menunaikan haji. Apabila Abu Bakar radhiyallahu meninggal dunia, beliau diikuti oleh Umar radhiyallahu sebagai khalifah yang pada tahun pertamanya mengutus Abdurrahman bin Auf sebagai Amirul Hajj. Selama 10 tahun selebihnya di dalam pemerintahannya, Umar radhiyallahu anhu sendiri memimpin jemaah para haji. Sebenarnya pada akhir tahun kekhalifahannya, beliau keluar untuk membawa kaum keluarga Rasulullah SAW untuk haji. Apabila Utsman radhiyallahu anhu dipilih sebagai khalifah yang ketiga, beliau juga tidak pergi haji pada tahun pertama, iaitu 24 Hijrah, dan melantik Abdurrahman bin Auf sebagai Amirul Hajj. Kemudian daripada 25 Hijrah hingga 34 Hijrah, beliau sendiri memimpin mereka. Apabila beliau dipenjarakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah dilantik menjadi Amirul Hajj. Sungguh pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengerjakan haji di dalam berbagai keadaan sebelum kekhalifahannya. Beliau tidak dapat mengerjakan haji selepasnya akibat kesibukan dengan peperangan-peperangan, misalnya peperangan Jamal, peperangan Siffin dan sebagainya, Musamarat. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.